Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kepada rakan-rakan semua kepada rakan-rakan Facebook dan juga follower page Ramina Umar. Alhamdulillah hari ini sekali lagi kita dapat orang kata meneruskan kita dapat meneruskan satu lagi hari yang kita boleh uruskan kita boleh jalankan, yang kita boleh uruskan, dan saya doakan kita, rakan-rakan semua, tuan dan puan semua berada dalam keadaan yang sihat, yang baik. Hari ini hari Khamis kalau ikutkan hari ini dah masuk hari Khamis 5 hari bulan November, 5 bulan November. Jadi sekali lagi kepada semua rakan-rakan saya ucapkan terima kasih kepada yang sentiasa memberi sokongan, sama ada yang memang sentiasa follow dan juga meninggalkan orang kata komen dan juga follow orang kata aktiviti-aktiviti yang berada yang biasanya kita kongsikan di Facebook. Waalaikumsalam Puan Siti. Sekali lagi saya ucapkan kepada semua selamat pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi orang kata dalam keadaan semasa ni memanglah kita ada banyak cabaran ada perkara-perkara yang sedih, ada perkara-perkara yang orang kata menggembirakan, dan ramai rakan-rakan di Facebook pun ada memperingatkan dengan keadaan situasi semasa, ramai yang berada dalam keadaan sukar, keadaan susah. Tetapi itu adalah satu perkara yang dihadapi oleh semua orang semua orang ada keadaan yang menggembirakan dan ada juga keadaan yang orang kata yang menyedihkan jadi samalah juga sebenarnya sama. Jadi tuan dan puan, apa-apa perkara yang berlaku sekalipun, insya-Allah apabila kita kata kita menyerahkan sepenuhnya kita dah usaha, kita buat apa yang sepatutnya dan menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan dapat orang kata apalah sebenarnya kita akan dapat kebaikan daripada perkara-perkara yang kita lakukan. Baik, untuk topik hari ini sebenarnya insya-Allah saya akan ambil masa sekitar 15 ke 20 minit bergantung kepada keadaan semasa ni. Tapi buat masa ni Alhamdulillah kerana saya ada satu lagi sesi dalam jam 9 nanti ada mesyuarat, tapi saya kira kita mempunyai masa yang cukup masa yang cukup untuk review topik hari ini, iaitu tentang self review. Sebenarnya tuan dan puan tak kiralah sama ada kita ni buat bisnes ataupun kita menjalankan aktiviti ataupun kerja-kerja yang biasa yang kita lakukan, sama ada kita ni suri rumah ke, bekerjaya ke, buat bisnes ke, kerja dengan orang ke, apa sahaja, sebenarnya ada satu perkara yang kita mesti sentiasa buat, iaitu review. Kalau dalam konteks orang kata usrahnya kan kalau dalam konteks usrah dengan kawan-kawan yang dalam circle muslimat, biasanya kita sebut sebagai orang kata muhasabah muhasabah. Jadi dalam konteks pengurusan diri, pengurusan perniagaan, kita pun sebenarnya perlu muhasabah. Tapi dalam perbincangan Facebook kali ini saya gunakan perkataan review dan saya fokuskan kepada self review. Dan topik hari ini saya bahagikan pada dua bahagian Yang pertama sekali, apa kepentingan self review, dan yang kedua adalah 5 langkah yang kita boleh lakukan untuk kita buat self review tu. Jadi kadang-kadang dalam bisnes mereka selalu sebut review ada macam annual review, financial report review, business review, macam-macam jenis review. Tapi dalam konteks kita untuk perbincangan hari ini saya bawakan pendekatan sebagai self review. Kita review diri kita sendiri. Kalau dalam konteks tuan dan puan mungkin tuan dan biasa kata sebut muhasabah begitu kan. Okey, jadi pertama sekali sebenarnya tuan dan puan, apabila kita buat self review ini ada 6 perkara yang membantu kita. Daripada hasil self review ada 6 perkara yang kita boleh capai. Yang pertama sekali tuan dan puan, kita dapat orang kata renew, memperbaharui kita menemui satu pembaharuan dalam perkara-perkara yang kita komit. Jadi setiap kali kita buat self review ataupun kita buat self reflection ataupun kita lihat semula apa yang sudah kita lakukan minggu lepas, 2 minggu lepas, bulan lepas, 3 bulan lepas, 6 bulan lepas, tahun lepas. Jadi apabila kita review begitu, kita sebenarnya akan menemui pembaharuan dalam komitmen yang kita buat. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kepada yang yang baru masuk, yang baru join. Saya dah mulakan perbincangan topik tentang self review. Kalau dalam bahasa biasa tuan dan puan yang biasa dengan usrah mungkin akan sebut sebagai muhasabah. Tetapi dalam konteks kali ini saya fokus kepada self review. Jadi kebaikan ataupun perkara yang kita dapat apabila kita buat self review ini, pertama sekali adalah kita menemui pembaharuan dalam perkara yang kita mahu beri komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, kita meningkatkan motivasi diri.
Apabila kita buat self review, sebenarnya kita bukan sahaja melihat perkara-perkara yang kita gagal, tetapi perkara-perkara yang kita berjaya lakukan. Kalau perkara itu tak betul, kita betulkan. Kalau perkara itu dah betul, macam mana kita nak capai lebih baik. Jadi dia akan menaikkan motivasi kita. Dia menaikkan motivasi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan dan puan, kita dapat mengenal pasti prioriti kita. Apakah prioriti kita untuk seterusnya? Contohlah contoh dalam bulan lepas, katalah bulan Oktober, kita dah buat banyak aktiviti awareness. Jadi bulan seterusnya ni kita nak buat aktiviti apa pula? Mungkin kita nak buat orang kata, daripada awareness tadi, kita dah dapat subscription. Maksudnya kalau kita jual, ada orang dah beli. Kalau kita kata kita ada memperkenalkan sesuatu, orang dah kenal dan orang dah mula untuk ambil, sama ada perkhidmatan ataupun produk kita. Contoh, itu dalam contoh aktiviti perniagaan. Mungkin ada aktiviti lain. Kalau kita kata kita buat aktiviti penerangan tentang satu isu ataupun satu kempen, mungkin bulan pertama kita dah nampak ada awareness. Bulan kedua kita dah ada nampak tindakan yang dibuat daripada hasil program awareness kita itu. Jadi perkara yang ketiga, kita dah tahu prioritinya. Okey, bulan pertama buat awareness, bulan kedua mungkin buat perkara lain, bulan ketiga buat perkara lain. Jadi itu sebenarnya kelebihan apabila kita buat self review. Dan kita juga boleh lihat, katalah kalau minggu pertama kita banyak fokus kepada sale. Mungkin bulan kedua ni kita kena fokuskan kepada bab-bab deliverables contohnya. Jadi itu adalah antara prioriti. Apabila kita buat self review, kita dapat kenal pasti apa prioriti seterusnya yang kita boleh buat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan dan puan, kita boleh memperhalusi, kita perhalusi balik apa-apa yang perkara yang kita lakukan, yang kita nak sampaikan. Contoh dalam konteks saya, contohlah kan, setiap kali apabila saya tiap bulan, biasanya seminggu sekali saya akan buat self review, yang itu termasuk kepada business activities review. Jadi bila saya masukkan sekali contoh, saya dah nampak, okey, minggu ni saya banyak bercakap tentang bahagian SOP. Contoh jadi minggu depan saya nampak SOP hari tu saya bercakap tentang structure. Jadi minggu depan ni saya nampak bila saya buat review, saya lihat ada kepentingan untuk bercakap tentang penyusunan file-file. Bukannya structure SOP itu saja, tapi bagaimana nak susunkan file-file contoh. Itu contohnya. Jadi yang keempat, kita dapat orang kata memperhalusi apakah sebenarnya message yang kita nak sampaikan kepada orang lain ataupun message yang kita nak bawa dalam hidup kita tu, dalam apa yang kita buat. Itu yang keempat. Yang kelima, kita akan ada kefahaman yang lebih baik terhadap pelanggan kita ataupun audience kita. Katalah tuan dan puan, apabila kita buat self review ataupun kita kata kita buat review on all our activities tu, maka kita dapat semak semula, kita review, kita semak semula. Rupa-rupanya minggu lepas tu bila saya bercakap tentang bahagian A, rupa-rupanya ramai wanita yang join. Contoh. Rupa-rupanya bila saya bercakap tentang bahagian B, lelaki dan wanita yang join. Contoh. Itu yang kelima, kita akan dapat kefahaman yang lebih tentang pelanggan kita ataupun tentang audience kita tu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Norma. Kita tengah masuk terus dalam perbincangan, dan poin yang keenam, mengapa self review ini penting adalah apabila kita dapat mengenal pasti kelemahan kita, dan juga kita kata kita macam mana kita nak buat dengan kelemahan tu. Apa yang kita kena buat dengan kelemahan tu? Jadi katakanlah kita dah buat satu perkara ataupun buat satu aktiviti, kita dapati bahawa hasilnya tu tak macam yang kita nak. Mungkin hasilnya hanya mencecah 30%. Jadi kita pun rancang apa yang kita nak buat supaya kita boleh dapat 100%. Okey, jadi sehingga ni, setakat ni, saya sebenarnya dah bincangkan 6 perkara ataupun orang kata 6 manfaat mengapa self review ni penting. So saya recap sikit. Saya recap untuk bahagian yang pertama. Yang pertama, kita kata kita akan dapat memperbaharui, kita dapat memperbaharui kita punya komitmen. Yang kedua, kita dapat meningkatkan motivasi kita. Yang ketiga, kita dapat mengenal pasti apakah prioriti kita untuk seterusnya. Yang keempat, kita dapat memperhalusi semula apakah message yang kita bawa dalam perkara-perkara yang kita lakukan. Yang kelima, kita akan mendapat kefahaman yang lebih baik tentang customer kita ataupun audience kita. Yang keenam, kita dapat mengenal pasti apakah perkara-perkara yang kita masih lemah, yang kita boleh susun rancangan untuk perbaiki. Itu ada 6 perkara kenapa self review jadi penting, tuan dan puan. Baik, saya terus masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk kita buat self review. Apa yang kita boleh buat apabila kita nak buat self review ataupun kita nak semak semula
pencapaian kita. Kita nak semak semula apa perkara-perkara yang kita nak baiki itu tadi. Nak baiki itu tadi. Baik, yang pertama sekali tuan dan puan, biasanya kalau macam kita kata, kita buat senarai kan, kita buat senarai. Jadi yang pertama sekali kita buat senarai kerja-kerja kita. Dia macam satu senarai inventory, tapi semua tu kerja-kerja kita. Jadi kita buat. Kalau kita punya kerja-kerja tu bermula daripada aktiviti marketing, sales, operation, deliverables, customer service ke apa, senaraikan semua apakah kerja-kerja dan aktiviti-aktiviti yang kita buat. Senaraikan semua. Jadi bila kita dah senaraikan tu, kita lihat berapa banyak masa yang kita peruntukkan ataupun yang kita dah ambil untuk setiap kerja-kerja tu. Jadi yang ini, apa orang kata, dia akan ambil masa sikit. Jadi tuan dan puan, bila kita buat bisnes kan, kadang-kadang kan kita buat banyak benda kan, tapi kita ada, walaupun kita ada staff, kita masih pantau kan. Jadi kita susunkan, adakah kerja tu bermula daripada marketing, sales, deliverables, lepas tu customer service, orang kata documentation, apa kerja-kerja yang kita buat tu semua. Jadi senaraikan. Bila dah disenaraikan, barulah kita tengok berapa lama masa yang kita peruntukkan, yang kita ambil. Berapa masa yang kita dah ambil untuk buat semua tu. Kita buat senarai. Dia macam inventory ya. Senaraikan. Okey, yang kedua, lepas kita dah senaraikan, kita attachkan ya, kita masukkan dalam senarai itu data ataupun performance hasil daripada kerja-kerja kita tu. Contoh, katalah dalam kategori marketing. Okey, tuan dan puan, contoh, saya buat FB Live berapa lama? Contoh, saya letak kat situ 30 minit maksimum 20 minit live, 30 minit preparation contoh. So saya letak. Jadi apakah hasilnya? Hasilnya tu kita kiralah, kalau macam saya bagi example tu, hasilnya adalah berapa reach, berapa komen, berapa engagement, berapa likes, berapa conversion. Jadi attachkan semua tu. Attachkan maklumat tu. Okey, waalaikumsalam Puan Liza. Saya dah masuk dah perbincangan bahagian yang kedua saya dah masuk dalam perbincangan 5 langkah bagaimana kita nak buat self review. Jadi nanti boleh tonton semula rebroadcast playback. Alright. Jadi kita gunakan Excel sheet sahaja, boleh gunakan Excel sheet. Sebenarnya tuan dan puan, apa yang saya share ni adalah perkara yang saya buat. Jadi mudah saya nak terangkan sebab apa yang saya sampaikan ni adalah perkara yang saya buat. So saya gunakan satu Excel sheet. Jadi langkah pertama, saya senaraikan semua kerja-kerja saya mengikut kategori. Jadi kerja-kerja saya, sebab saya masih lagi solopreneur dengan model collaboration, jadi saya semua ada. Marketing buat apa, sales buat apa, deliverables buat apa, lepas tu bahagian customer service macam mana, lepas tu bahagian documentation macam mana, ada semua senarai itu. Jadi dah susun tu, masukkan berapa lama saya, berapa jam ke berapa minit yang diperuntukkan untuk kerja-kerja tu. Langkah yang kedua, barulah saya masukkan, attachkan dengan data ataupun performance. Bila saya buat macam ni, apa hasilnya? Contoh saya buat FB Live. Saya buat FB Live 20 minit, katalah contoh 20 minit, preparation 30 minit contoh. So 1 jam total. So 1 jam apakah hasilnya? So saya masukkan data. Apa yang saya akan buat? Saya akan masukkan data daripada page Facebook. So saya masukkan. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari segi pencapaian ataupun bagaimana performance, bagaimana kalau kita kata kita buat aktiviti itu adalah satu aktiviti dalam bisnes kita tu kan. Jadi kita lihat apakah performance ataupun keadaan status bisnes kita tu. Jadi kita lihat daripada angka-angka tu tadilah. Contohnya berapa jumlah invoice yang kita keluar, berapa nilainya, kemudian berapakah kutipannya, berapa lama kutipan nak masuk. Yang itu kita akan review semula apakah keadaan bisnes yang kita buat tu. Tak kira lah tuan dan puan, bisnes kita kecil, mungkin sale kita sebulan 10,000 mungkin sale kita sebulan 5,000, tak apa. Tapi kita buat orang kata health check. Health check ini step yang ketiga. Apabila kita buat health check ini, termasuklah kita dah ada senarai tadi kan tuan dan puan kan. Jadi health check ini adalah keadaan numbers. Contohlah kalau kita kata buat marketing tadi, daripada situ berapa database kita kumpulkan. Jadi dalam Excel sheet tu dah dimasukkan kotak-kotak tu dan disusunkan. Jadi tuan dan puan boleh imagine benda ni. Kena ada satu imagination macam mana nak susun dalam Excel sheet. Yang pertama, inventory kerja kita tadi tu. Yang kedua, kita attachkan data daripada kerja-kerja kita tu. Kemudian yang ketiga, kita tengok analisis number-number yang kita dapat daripada data yang hasil daripada kerja-kerja kita tu tadi. Kemudian yang keempat kan, bila kita dah tengok semua tu, barulah kita tetapkan di mana ataupun aktiviti mana yang kita nak letak lebih banyak masa. Dekat mana? Adakah dekat tempat marketing, adakah dekat kawasan deliverables, adakah di kawasan documentation, kat mana? Jadi bila kita tengok tu kat mana yang kita perlu letak banyak, maka yang lain-lain tu
Yang kurang penting tu sebenarnya kita boleh fikirkan untuk outsource. Maksudnya orang lain boleh buat. Contoh, mungkinlah documentation, hantar invoice, filing, receipt apa semua tu outsource, biar orang lain buat. Kita penting kat mana? Jadi itulah pentingnya kita buat langkah-langkah tu tadi. Itu yang keempat. Yang kelima barulah kita kata kita reflect ke semua sekali apa yang kita dah senaraikan tu tadi, semua sekali yang kita dah buat tu kita reflect balik, kita tengok kat mana yang kita perlu tambah baik ataupun yang mana yang kita perlu improve, kat mana yang kita perlu tambah bajet. Contohlah, katalah kalau kita tengok di bahagian marketing, contoh, bila marketing sikit, sales akan sikit. Contoh, bila sales sikit, kita dapat punya income sikit. Jadi macam mana kita nak ubah? Adakah di bahagian marketing tu sebenarnya tak perlu buat apa-apa, tapi kita kata mana-mana klien yang sedia ada offer lebih. Maksudnya tambah package ataupun panjangkan package. Jadi bila kita review semua ni tuan dan puan, dia adalah sebenarnya bukan business review, self review. Maksudnya apa yang kita buat dalam bisnes kita. Kita review balik kerja-kerja kita, apa yang kita buat, berapa banyak masa yang kita peruntukkan untuk setiap aktiviti itu dalam bisnes kita. Kita belum buat business review sebab kadang-kadang tuan dan puan, kalau kita masih kecil, contohlah kan, sebulan sale kita nak dapat 10,000 pun susah. Katalah sebulan sale kita, kalau kita kata kadang-kadang 10,000, kadang-kadang 15,000, kadang-kadang 5,000. Jadi bila kita nak review bisnes secara keseluruhan tu, kita tak rasa macam saya ni kecil sangat lah, macam tu. Jadi sebenarnya kita buat dulu self review. Apabila kita buat self review, kita akan nampak bahagian bisnes kita yang perlu kita review dan baiki. Saya ada jumpa beberapa orang usahawan yang hubungi saya dan beliau mengatakan bahawa, puan, saya tak nak dah buat business review ni. Business review ni saya tak nak dah. Saya dah tahu keadaan bisnes saya. Saya dah tahu dah keadaan bisnes saya. Apa yang saya nak sekarang ialah 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi tuan dan puan, hakikatnya apabila bila saya jumpa balik usahawan tu, bila dah engage, sebenarnya dia tak buat pun review tu sebenarnya. Kerana dia buat review tu pada kapasiti ataupun keadaan dia, apa yang dia suka nak buat. Dia akan tengok bahagian sales saja, dia akan tengok bahagian marketing saja, dia tengok bahagian finance saja, dia tak tengok bahagian lain. Dan sebenarnya semua bahagian ini adalah the reflection, dia reflect kepada diri sendiri. Dia reflect kepada diri sendiri, bagaimana kita memperuntukkan masa, apa kerja-kerja yang kita buat. Jadi pada hari ini saya sebenarnya ada satu objektif, ingin membawa tuan dan puan semua kembali kepada asas sebuah pengurusan perniagaan yang kita mulakan itu, dengan buat self review dulu. Self review dulu. Kemudian dia akan membawa tuan dan puan kepada satu business review yang lebih komprehensif, yang lebih betul. Kat mana tu sebenarnya. Jadi saya ulang, saya recap sebelum kita tamat ni. Sebelum kita tamat ni, saya recap dulu. Yang pertama sekali, 5 langkah untuk kita buat self review ni tadi kan. Yang pertama sekali, kita senaraikan semua kerja-kerja yang kita buat. Kalau tuan dan puan masih key in ke masih apa, senaraikan saja. Senaraikan semua. Saya sarankan tuan dan puan guna satu Excel sheet dalam file Excel tu, senaraikan. Jadi dalam senarai tu, kategorikan. Contohlah, ini aktiviti marketing, ini aktiviti sales, ini aktiviti pengurusan HR, ini pengurusan finance, ini pengurusan dokumen, ini pengurusan pelanggan. Contoh, kategorikan, kemudian isikan semua kerja-kerja yang tuan dan puan lakukan. Tak kisahlah walaupun kerja tu kecil. Contoh, buka shutter kedai, buka pagar sekolah. Walaupun kerja tu kecil, tak apa, senaraikan je semua. Senaraikan semua. Kemudian barulah kita kata attachkan data performance. Contoh, kalau saya kata antara kerja yang saya buat tu adalah buka pintu kedai, tak ada data performance kan, kosongkan. Tetapi contoh, kalau saya kata okey, saya buat FB live tentang produk. Jadi ada data performance. Contoh, berapa view ke, berapa likes ke, berapa komen ke, berapa sale ke waktu live tu. Yang itu ada satu data. Masukkan data-data tu. Kemudian yang ketiga, daripada data tu, kita buat sikit analisis bagaimana kesihatan aktiviti yang kita buat tu. Sihat tu maksudnya apakah kita ada conversion, apakah ada sale, kalau ada tu berapa. Yang itu kita check. Kalau ada tu berapa. Jadi kita check semua tu. Kemudian yang keempat, barulah kita tengok dalam senarai tu berapa lama sebenarnya kita buat analisis masa. Berapa lama masa dalam setiap satu tu kita buat analisis. Jadi kita nampak contoh, bila kita buka shutter kedai, kemas-kemas tu dah ambil masa 45 minit. Tapi tak ada data performance-nya, zero. Maknanya apa? Maknanya orang lain kena buat kerja tu, bukan kita.
Jadi yang itu kita letakkan time spend, masa yang diperuntukkan, yang dihabiskan untuk setiap aktiviti tu, letak kat situ. Kemudian yang kelima, barulah tuan-tuan puan tengok balik, ni nak buka kedai ni lama sangat, ambil masa saya sampai 1 jam tapi tak menghasilkan apa-apa. Maknanya yang itu biarlah orang lain buat. Biarlah orang lain buat, sebab dia tak produktif untuk kita, tapi dia adalah keperluan yang perlu dilakukan mungkin oleh orang lain. Ataupun tuan-tuan puan kata, saya tak ada orang lain lah, saya juga yang kena buka kedai. Tak apa, tapi susunkan supaya bila buka kedai tu jangan sampailah 45 minit sejam. Buka kedai 5 minit je. Contoh. Jadi daripada sini tuan-tuan puan boleh reflect kat mana yang kita nak improve, kat mana yang kita nak orang kata tambah baik, kat mana yang kita nak buang, kat mana yang kita nak tambah, kat mana kita nak kurangkan, semua tu kita buat. Jadi itu yang antara orang kata 5 langkah penting apabila kita buat self review. Jadi tuan-tuan puan, hari ini sebenarnya saya perbincangan kita dah ada 2 bahagian ya. Yang pertama kita kata manfaat daripada kita buat self review, dan bahagian yang kedua tadi adalah 5 langkah untuk self review. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan, sebab biasanya dalam sesi FB Live yang saya jalankan ni jarang tuan-tuan puan orang kata jarang lah kita ada soal jawab tu, sebab kadang-kadang tak sempat sebab saya tidak memperuntukkan masa yang lama. Kalau nak ada soal jawab tu biasanya dalam sejam tetapi ini lebih dalam orang kata perkongsian terus straight forward. Jadi tuan-tuan puan sekiranya ada apa-apa boleh tinggalkan komen, sebab lepas FB Live saya masih boleh jawab Jadi boleh rewind balik, nanti replay bila saya rebroadcast, tuan-tuan puan tonton semula dan tengok mana-mana point yang tuan-tuan puan rasa nak di soal jawabkan. Nanti ada pada masa yang sesuai saya akan respon dalam komen di bawah video FB Live ni. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan sekiranya tuan-tuan puan temui video ini di platform lain, boleh juga communicate dengan saya di platform yang lain. Tuan-tuan puan boleh share, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada puan-puan semua, Puan Siti, Puan Liza, siapa-siapa yang join tadi Puan Norma, Encik Mansur. Jadi semua-semua sekali, semoga kita mendapat manfaat, dan saya betul-betul mengajak tuan-tuan puan untuk terus, tak kira lah sama ada FB Live ke secara bertulis ke, di mana-mana kongsikan perkara yang baik-baik supaya lebih banyak perkara yang baik tu muncul dalam kehidupan kita. Memang adalah yang tak baik tu kan, tetapi kita kata kita banyakkan perkara-perkara yang lebih baik. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam FB Live akan datang.